Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berada dalam keadaan, dalam waktu yang masih lagi kita mengadakan majlis ilmu. Dan insya-Allah malam ini kita sambung dalam kitab Mukasyfatul Qulub dalam tajuk bab zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kehormatan mereka. Jadi yakni mereka menjaga kemaluan mereka, menjaga kehormatan mereka. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan kamu hampiri kejahatan-kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi. Maksud fawahish di sini, kejahatan di sini adalah zina. Maka yang besar maksudnya ialah zina, fawahish tadi. Sementara yang kecil tadi itu adalah seperti mencium, menyentuh, memandang. Sebagaimana hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan dan kaki boleh berzina dan dua mata pun boleh berzina. Mohon Allah ampun dosa kita dan juga menjaga anggota kita daripada berlakunya zina. Dan ia merupakan satu perbuatan yang keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada lelaki-lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka, yakni menjaga pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lelaki dan perempuan agar menahan pandangan. Yakni menahan pandangan daripada sesuatu yang haram kerana ia dapat memelihara kemaluannya daripada zina. Dapat memelihara daripada perbuatan yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan penzinaan ini dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Firman Allah Taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Dan juga mereka tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan mereka tidak membunuh orang, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali pada jalan yang hak, jalan yang dibenarkan oleh syarak. Dan mereka juga tidak berzina, dan sesiapa yang melakukan yang demikian maka akan mendapat balasan daripada dosa yang mereka lakukan. Maka dikatakan bahawa wa may yaf'al zalika yalqa asama. Asama ini ada yang mengatakan bahawa dia adalah sebuah lembah di dalam neraka. Maknanya wa may yaf'al zalika yalqa asama. Maknanya mereka akan dicampakkan ke dalam satu lembah daripada api neraka. Ada pula yang mengatakan bahawa itu adalah sumur ataupun telaga yang terdapat di dalam neraka. Dan jika terbuka mulutnya, maka para penghuni neraka jahanam akan menjerit-jerit kerana baunya yang sangat busuk. Maka berkata seorang sahabat, berhati-hatilah kalian terhadap penzinaan kerana di dalamnya terdapat 6 kerugian. Yang pertama, tiga kerugian di dunia dan 3 kerugian di negeri akhirat. 3 kerugian di dunia adalah disempitkan rezeki, sedikit rezekinya. Maknanya kalau orang itu berzina, maka Allah jadikan rezekinya sempit. Tapi jangan pula kita tengok orang yang rezeki sempit kita tuduh dia berzina, tidak. Tapi antaranya orang yang berzina ini, yang pertama Allah jadikan dia rezekinya sempit.
Yang kedua, pendek umurnya. Pendek umurnya boleh membawa kepada dia mati awal. Maknanya pendek umur. Dan yang ketiga, membawa kepada wajahnya hitam. Wajah hitam ini membawa juga erti kepada tercabutnya cahaya dari cahaya orang-orang yang saleh. Dan tidak mustahil juga matinya itu membawa wajahnya hitam. Waliyazubillah. Kecuali ia bertaubat kepada Allah, lalu Allah menerima akan taubatnya. Sedangkan 3 kerugian dekat negeri akhirat adalah mereka mendapat kemukaan Allah Ta'ala. Allah memandangnya dengan pandangan kemukaan, kemarahan. Kerana sesungguhnya cukup dengan pandangan kemarahan itu sudah azab yang bersangatan. Yang kedua, dihisap dengan hisapan yang begitu keras. Hisapan yang begitu azab. Dan yang ketiga, dia tiada peluang masuk syurga, maka tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita dan mengampunkan kita. Boleh jadi ada dosa zina. Tidak dosa pada kemaluan, boleh jadi dosa kepada tangan. Tidak pada tangan, boleh jadi dosa kepada kaki. Tidak kepada kaki, boleh jadi dosa kepada mata. Maknanya. Jadi kaki, tangan, mata ini boleh juga dipanggil zina. Zina tangan, kaki dan juga mata. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan akan dosa-dosa kita dan juga mengampunkan dosa-dosa orang yang bertaubat kepada Allah dengan perbuatan zina ini. Maka dikatakan bahawa Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apa yang akan diperolehi oleh seorang penzina?" Maka Allah mengatakan, aku akan memakaikan padanya baju dari api. Dan kalau diletakkan di gunung yang tinggi, nescaya akan hancurlah berkeping-keping tadi. Maknanya, kalau letak pada gunung pun gunung hancur. Begitulah bahayanya ataupun azabnya dipakaikan baju. Tapi baju itu daripada api. Di dalam sebuah riwayat disebut bahawa seorang perempuan pelacur lebih disukai iblis daripada 1000 lelaki. 1000 lelaki hidung belang. Maknanya 1000 lelaki yang suka berpoya-poya lah begitu. Tapi satu orang wanita itu lebih, satu orang wanita yang pelacur itu lebih iblis menyukai daripada 1000 lelaki yang suka kepada wanita. Maka di dalam Al-Masabih disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba berzina, keluarlah dari keimanannya tadi. Tidaklah seorang itu berzina dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Dan di atas kepalanya keluar keimanan, maknanya keluarlah darinya keimanan daripada atas kepalanya. Dan atas kepalanya keluar keimanan itu ada sesuatu sebenarnya, seperti bayangan. Kalaulah orang itu nampak, kalau orang-orang yang kasyaf akan nampak, maka dikata seumpama seperti bayangan. Jika ia keluar daripada perbuatan itu, keimanan itu kembali semula kepadanya, kalaulah dia bertaubat kepada Allah. Maka ada kembali keimanan kepada Allah. Maka pastikan mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah bersungguh-sungguh dan semoga kita dijauhkan daripada perbuatan zina. Sedangkan di dalam kitab Iqna ditulis hadis dari Nabi SAW, tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada air mani yang ditumpahkan lelaki pada rahim yang tidak halal baginya. Maka itu antara dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maknanya orang-orang yang pernah melakukan perzinaan itu hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya ia adalah dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Sama ada sementara satu lagi dipanggil liwat. Liwat ini maknanya lelaki sama lelaki. Maka lewat itu berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini adalah lebih buruk daripada penzinaan. Zina itu buruk, tetapi lewat lebih buruk lagi. Zina itu dosa besar, namun lewat lebih lagi besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Allah Lut, yang mana umatnya itu menentang Nabi Allah Lut, yang menentang perbuatan mereka itu, mengadakan perbuatan lewat. Akhirnya Allah Ta'ala membinasakan umat Nabi Allah Lut kerana mereka tidak mengikut Nabi Allah Lut tadi, yang mana menentang perbuatan mereka. Maka disebut di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan liwat, ia tidak akan mencium bau syurga. Padahal bau wanginya syurga itu sudah boleh dihidu dalam jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Walaupun 500 tahun lagi perjalanan akan sampai ke syurga, maka bau wangi itu telah tercium. Namun orang yang melakukan perbuatan lewat ini, maka tidak akan mencium bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazubillah. Sementara itu, Al-Qadi Al-Imam rahimahullah ta'ala berkata, saya pernah mendengar seorang guru sufi mengatakan bahawa bersama seorang perempuan ada satu syaitan, dan bersama seorang anak muda ada 18 syaitan. Sebab itu dikatakan lewat lebih daripada zina. Kalaulah dia berzina dengan satu orang wanita, pada wanita itu ada satu syaitan. Tetapi kalau dah dia melakukan perbuatan liwat dengan seorang anak muda, maka anak muda itu bersamanya ada 18 syaitan. Maka dikatakan bahawa perbuatan itu lebih besar daripada penzinaan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang mencium anak muda dengan syahwat, Allah akan menyeksanya di dalam neraka selama 500 tahun. 500 tahun. Dan barang siapa mencium seorang perempuan dengan syahwat, maka seakan-akan dia berzina dengan 70 gadis. Satu mana dia mencium seorang perempuan dengan syahwat, maka seakan-akan dia berzina dengan 70 wanita, 70 gadis. Barang siapa yang berzina dengan seorang gadis, maka seakan-akan seolah-olah dia berzina dengan 70,000 janda. Wal'iyazubillah. Demikianlah dikatakan bahawa dalam satu riwayat menceritakan betapa beratnya, walaupun dia hanya berzina dengan seorang, tetapi dosanya seumpama dia berzina dengan 70,000 orang. Begitu betapa beratnya orang yang melakukan perbuatan ini, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Raunaq At-Tafasir, Al-Kalbi berkata, yang pertama kali melakukan perbuatan kaum Lut adalah iblis yang dilaknat oleh Allah. Maka iblis sebenarnya yang pertama kali melakukan perbuatan liwat. Ia menampakkan dirinya kepada mereka dalam rupa anak muda yang tampan. Kemudian ia memanggil mereka untuk datang kepadanya. Lalu mereka mengahwini. Jadilah hal itu kebiasaan mereka kepada setiap orang yang asing. Lalu kepada mereka diutus Nabi Lut alaihissalam. Dan Nabi Lut alaihissalam melarang sekeras-kerasnya. Melarang mereka daripada perbuatan tersebut dan mengajak mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama, Nabi Allah Lut
mengingatkan mereka tentang seksaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas perbuatan maksiat yang dilakukan secara terus-menerus. Akan tetapi mereka berkata, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau memang orang-orang yang benar. Ini kata kaum Nabi Lut. Kalaulah benar apa yang kamu kata, datangkan azab Allah. Katanya itu. Maka Nabi Lut AS melihat kesombongan kaumnya itu dalam waktu yang sama berkeberanian secara terang-terangan menentang Allah dan juga menolak ajakan Nabi Lut AS untuk beribadat kepada Allah dan berterusan melakukan perbuatannya itu. Lalu Nabi Lut AS pun berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Tuhannya untuk menghadapi mereka yang mengamalkan perbuatan yang keji itu. Lalu dia berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, tolonglah aku menghadapi kaum yang melakukan kerosakan ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan langit agar menurunkan kepada mereka hujan batu. Lalulah dikatakan bahawa Allah Ta'ala perintahkan langit agar menurunkan hujan batu. Hujan batu. Dan pada hujan batu itu, di setiap batu itu tertulis nama. Tertulis nama yang melemparkannya. Maknanya setiap batu tu ada dah nama-nama. Kena kepada kaum umat Nabi Lut yang menolak ajakan Nabi Lut untuk beribadat. Yang menentang dakwah Nabi Lut AS. Maka dikatakan bahawa yang diberi tanda oleh Allah Ta'ala. Maknanya batu itu, hujan batu, dan pada batu itu ada nama-nama. Maksudnya, padanya ada tanda dalam khazanah Allah atau dalam kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membinasakan kaum umat Nabi Lut AS. Dikisahkan, seorang saudagar daripada kaum Nabi Allah Lut berada di Mekah. Lalu mereka datang kepadanya, lalu datang batu kepadanya di dalam Al-Haram, dalam Masjidil Haram. Maka para malaikat berkata kepada batu itu, kembalilah ke arah kamu datang, kerana orang itu sedang berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka batu itu kembali dan diam duduk di luar tanah haram selama 40 hari di antara langit dan bumi. Hinggalah orang itu menyelesaikan urusan perdagangannya. Ketika ia keluar, batu itu datang kepadanya di luar haram tadi, lalu ia pun mati. Maknanya haram ni bukan Masjidil Haram ni. Haram ni tanah haram. Maka satu orang ini, dia adalah orang yang melakukan perbuatan liwat. Tapi satu hari bila Allah Ta'ala perintahkan batu, hujanilah mereka. Maka batu tadi, bila mana saja orang tadi berada di tanah haram, maka diperintahkan, malaikat perintahkan batu tadi, maknanya kembali balik kamu ke tempat kamu. Maka duduklah batu tadi di tengah-tengah antara maknanya antara bumi dengan langit tadi. Batu tadi dah turun tengah-tengah tadi di atas udara. Lalu orang tadi pun selesai urusan dia, keluar daripada tanah haram. Bila keluar saja daripada tanah haram, batu itu jatuh atas kepala dia. Lalu dia pun mati. Demikianlah Allah menghukum umat kaum Nabi Allah Lut yang menentang dakwah dakwah Nabi Allah Lut dan juga secara terang-terangan menentang ajaran yang telah diajar, yang telah dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Berkata Al-Imam Mujahid mengatakan bahawa ketika mereka memasuki waktu pagi, Jibril datang ke tempat mereka dan mencabutnya dari tonggak-tonggaknya. Kemudian ia mengembangkan sayapnya, mengapit bongkah tanah itu dan membawanya naik ke langit sehingga penghuni langit mendengar kokokan ayam jantan dan juga gonggongan
anjing mereka. Lalu Jibril AS membalikkannya. Yang pertama jatuh darinya adalah orang-orang yang menghuninya. Belum pernah ada bencana yang menimpa satu kaum seperti bencana yang ditimpakan kepada mereka, yakni kaum Nabi Allah Lut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memandang mereka. Kemudian tanah itu terbalik bersama mereka dan wilayah itu diliputi 5 buah kota. Yang paling besar adalah kota Sadum. Kota Sadum iaitu kota yang beserta penduduknya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita ini ada dalam surah At-Taubah dan mengatakan bahawa ketika mana dibinasakan penduduk kota Sadum ini, dikatakan bahawa kota itu dihuni oleh 4,000 orang. Maka lebih kurang 4,000 orang itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana perbuatan mereka tadi yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah dikatakan bahawa larangan, sama ada larangan itu berbentuk liwat ataupun berbentuk penzinaan. Wal-iyazubillah. Ada diceritakan bahawa kisah satu orang lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh itu, dia ini sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalulah satu hari datang satu orang wanita yang jahat. Jadi wanita yang jahat ini datang menggoda dia dan mengajak dia untuk berzina. Lalu dia mengatakan bahawa baik aku boleh berzina denganmu. Tapi dengan syarat. Kalaulah aku tahan perkara ini, aku akan berzina. Apa dia? Maka diambilnya satu api, maknanya sepotong api, dan dibakarnya ibu jari dia. Dia kata kalau dia tahan api ini, dia tahan, tak rasa benda tak sakit, dia akan berzina. Maka dia pun ambil sepotong kayu dan dibakarnya api tadi. Maka pada api tadi dibakarnya ibu jari dia. Maka apabila dibakar saja ibu jarinya, maka dalam keadaan macam itu menjerit dia kesakitan. Sehingga jari dia jadi macam kecut kerana terlalu panas. Dan dia jatuh pingsan. Maka bila sang wanita tadi tengok keadaan tadi, maka wanita tadi jadi takut. Lalu wanita tadi pun lari. Bila saja wanita tadi lari saja wanita tadi pergi berjumpa dengan lelaki lain. Bila jumpa dengan lelaki lain, lalu wanita tadi berzina dengan lelaki itu. Sehinggalah selama beberapa lama, maka wanita itu pun hamil. Hasil daripada perzinaan itu, maka hamil. Ketika mana wanita itu hamil, lalu orang bertanya, siapakah yang menyebabkan kamu hamil? Lalu kata wanita itu, yang menyebabkan hamil itu ada seorang lelaki yang saleh, yang kamu anggap dia saleh, yang dia sentiasa beribadat. Tapi dialah yang membuat aku hamil, kata wanita tadi. Maka terkejutlah orang ramai. Lelaki yang dikatakan seorang saleh, seorang yang ahli ibadat, tiba-tiba dikatakan bahawa dialah yang telah menyebabkan wanita ini hamil. Lalulah orang kampung tadi ramai-ramai tangkap lelaki yang saleh tadi. Dan hendak menghukum lelaki yang saleh tadi. Maka Allah Maha Besar, Allah menjaga hamba-hambanya. Ketika mana ditangkap lalu ingin menghukum lelaki yang saleh tadi, maka orang terpandang kepada ibu jarinya. Maka ibu jarinya itu kecut, bahkan hangus hitam. Lalu orang bertanya kepada dia, kenapa ibu jari kamu ni jadi hitam hangus ni? Dia pun memberitahu bahawa hitam hangus ini adalah disebabkan ada satu orang wanita. Dia kata ingin mengajak dia berzina. Dia kata boleh aku berzina tapi dengan syarat kalau aku mampu menahan api ini. Maka aku bakar ibu jari aku. Ibu jari aku. Maka dia pun ceritalah
bila cerita terkejut orang kampung. Lalu memanggil wanita tadi. Wanita yang pernah hajak dia berzina tadi. Akhir kali bila ditanya dia soal siasat, maka akhirnya wanita itu mengaku ya benar bahawa lelaki yang soleh ini tidak berzina sebenarnya. Lelaki yang soleh ini tidak berzina. Akan tetapi dia ini sebenarnya bila lelaki itu dia ajak berzina, lelaki yang soleh ini tak nak berzina, dia pergi berzina dengan seorang lelaki lain yang dikatakan seorang pengembala kambing. Pengembala kambing. Lalu dalam keadaan macam itu, akhirnya wanita tadi ditangkap, dihukum dan kemudian lelaki yang soleh tadi diselamatkan daripada tuduhan berzina. Waliyatubillah. Sebab itu dalam hadis dia kata, jauhkan kamu 7 dosa besar. Apa dia 7 dosa besar? Yang pertama, syirik kepada Allah. Jadi, jauhkan kamu daripada perbuatan syirik kepada Allah. Itu nombor 1. Yang kedua, yakni membunuh orang. Jauhkan daripada bunuh orang. Yang ketiga, makan harta anak yatim. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, mendahaka kepada kedua ibu bapa. Mendahaka pada kedua ibu bapa. Yang keenam, lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang. Dan yang ketujuh, menuduh wanita yang saleh melakukan kejahatan seperti penzinaan. Maka amat besar sekali dosa 7 dosa ini. Sehingga Nabi kata, ijtanibu sab'a mubikhat. Jauhkanlah kamu daripada 7 dosa besar ini. Maka dalam hadis mengatakan bahawa maknanya menuduh wanita yang soleh itu berzina, termasuk jugalah dikira dosa besar menuduh lelaki berzina sedangkan dia tidak berzina. Maka amat besar sekali dosanya. Maka disuruh kepada kita agar menjaga diri kita, menjaga anggota kita, menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka Allah Ta'ala dengan cara menjauhkan diri daripada perbuatan dosa-dosa besar seperti berzina. Kalau ditanya orang yang berzina ini, adakah boleh diampunkan dosa? Jawapannya boleh diampunkan dosa. Dengan syarat dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Benar-benar bertaubat kepada Allah dan meninggalkan sama sekali dan membenci perbuatan tersebut. Maka apabila menepati syarat dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dikira taubatnya diterima oleh Allah. Sebab itu dikatakan, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, iaitu taubat yang sebenar-benarnya. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah, Allah mengampuni akan dosanya. Bagi orang yang pernah melakukan penzinaan, maka wajib dia menyembunyikan keaiban dia itu. Dia tidak boleh cerita pada orang lain. Dalam waktu yang sama, dia hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia bertaubat kepada Allah, menepati syaratnya, maka sebesar mana dosa, walaupun pernah berzina, walaupun pernah bunuh orang, walaupun pernah minum arak, tetapi kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah menerimanya, maka segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih hebat lagi, Allah mengatakan, yubaddilu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala menukarkan dia punya kejahatan dia tadi menjadi pahala. Jadi dalam keadaan macam itu, kita disuruh agar menjaga diri kita supaya tidak jatuh di dalam perbuatan zina. Dan jaga kita punya anggota kita dalam waktu yang sama, hendaklah kita
mendekatkan diri kita dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang dijaga oleh Allah, dia tidak melakukan perzinaan, maka bersyukurlah kepada Allah dan berusahalah meningkatkan amal ibadat kepada Allah. Tetapi sesiapa yang pernah diuji dan dia pernah terjatuh dalam perbuatan itu, hendaklah dia bertaubat kepada Allah sebelum daripada wafat. Kerana sesungguhnya apabila sahaja dia ini bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka membawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan akan segala dosa-dosanya. Oleh kerana itu, hendaklah kita ini menjaga diri kita daripada perbuatan tersebut. Dan yang terakhir ada satu kisah. Ada kisah. Kisah ini masyhur sebenarnya. Ada satu orang lelaki menangis. Lalu Sayyidina Umar cerita pada Rasulullah, di luar sana ada satu orang lelaki yang sedang menangis ingin jumpa dengan Nabi SAW. Lalulah Rasulullah suruh dia masuk. Maka dia pun masuk. Akhirnya dia diberi peluang duduk bersama dengan Nabi SAW. Namun dia dalam keadaan menangis takut kepada Allah. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada dia, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saya telah melakukan dosa yang amat besar sekali. Lalu Rasulullah tanya pada dia, mana besar dengan gunung ganang, bukit bukau? Besar dosa saya lagi lah. Mana besar dengan langit dan bumi? Rasanya besar dosa saya lagi. Mana besar dengan arasy Allah Ta'ala? Saya rasa besar dosa saya lagi. Mana besar dengan keampunan Allah? Maka dia ini memahami kerana sesungguhnya rahmat keampunan Allah itu besar. Lalu dia mengatakan keampunan Allah Ta'ala itu lebih besar. Lalu Rasulullah pun bertanya, apakah ceritakan kepada aku, untuk Rasulullah boleh doakan ke dia. Lalu dia pun bercerita, dia ini adalah orang yang mencuri kain kafan. Satu hari dia berkenan dengan satu orang wanita Ansar, wanita Madinah, namun wanita Madinah itu wafat. Lalu selepas daripada dikebumikan wanita itu, akhirnya dia mendatangi, maknanya mendatangi kubur tadi, dia gali kubur. Lepas dia gali kubur, akhirnya dia menzinai mayat tadi. Maka apabila dia menzinai mayat tadi, maka mayat tadi boleh berkata-kata, marah pada dia. Maknanya, sudahkah kamu meninggalkan aku bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berpakaian, dan engkau juga meninggalkan aku bertemu dengan Allah dalam keadaan berjunub. Maka takut dia. Akhirnya dia larilah. Dan dia menangis siang malam. Sehinggalah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Rupa-rupanya dia menangis itu kerana ingatkan dosanya yang mana dia telah menzinai mayat. Bila Rasulullah dengar dia menzinai mayat, terkejut Rasulullah, marah Rasulullah. Lalu Rasulullah suruh dia keluar daripada situ, dan Rasulullah seolah-olah tidak mahu melihat wajahnya lantaran marah Rasulullah kerana dia telah berzina dengan menzinai mayat. Maka menangislah dia kepada Allah Ta'ala balik. Lalu dia munajat pada Allah, mengadu pada Allah Ta'ala. Dia mengatakan bahawa, ya Allah, aku telah pergi kepada kekasihmu. Namun kekasihmu tolak juga aku, tak terima aku. Lalu dia mohon pada Allah agar ampunkan dosanya. Kalau engkau tidak ampunkan dosaku, datangkanlah api daripada langit. Minta supaya aku dihukum atas ke dunia, tidak dihukum dekat negeri akhirat. Akhirnya apa yang berlaku? Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril bertanya, siapakah kamu? Siapakah Tuhan? Siapakah Allah? Lalu Rasulullah kata, aku adalah hamba, Allah adalah Tuhan aku. Dan ditanya, siapakah yang mengampunkan akan dosa? Engkau pun ataupun Allah? Katanya, Allah lah yang mengampunkan dosa. Siapakah yang menerima taubat?
kamu ke Allah? Katanya Rasulullah, Allah lah yang menerima taubat. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, orang yang kemarin yang datang jumpa kamu itu, Allah memberitahu bahawa Allah mengampunkan akan dosanya. Walaupun dia pernah menzinai mayat. Lalu kata, Allah mengampunkan akan dosanya. Lalu dikatakan bahawa dosa sebesar mana sekalipun boleh membawa keampunan Allah jika dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah maknanya. Moga-moga Allah Taala pelihara kita. Moga-moga kita semua menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga mendapat manfaat dan menjadikan kita orang yang terpelihara daripada segala kejahatan yang dilakukan daripada anggota kita. Sekadar ini saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha wa minat tafakkuri fi taraikiha wa mhu min qulubina halawatan majtaninahu wa tam'u lima huwa bididdiha. Allahumma ahrimna lazzata ma'siyatika wa zukna lazzata ta'atika. Allahumma ahrimna lazzata Allahumma ahrimna lazzata ma'siyatika wa zukna lazzata ta'atika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu alam. Tak ada senyap.